Hari ini kita nak sambung topik 6.2 iaitu tenaga nuklear. Ni banyak melibatkan pengiraan lah banyak Tapi tak banyak pun. Dia cuma satu formula sahaja. Tapi tindak balas dia berbeza. Maksudnya kita semasa malam kan, semalam cikgu dah explain dah bahawa semasa tindak balas nuklear sama ada rebutan ke, macam mana semalam? Scroll balik. Okey, semasa tindak balas nuklear ni sama ada rebutan ke, pembelahan ataupun pelakuran, dia akan hasil produk sampingan lah. Kita katakan hasil sampingan dia adalah tenaga nuklear. Jadi tenaga ni lah yang kita gunakan untuk jana kuasa elektrik ke apalah, untuk produce jadi tenaga yang lain Okey, jadi kita kenal dulu tindak balas nuklear. Selain daripada rebutan, kita ada pembelahan nuklear dengan pelakuran nuklear. Okey, ni dia Okey, minggu lepas semalam pun cikgu dah cakap dah. Pembelahan tu di mana kita ada nukleus induk ataupun nukleus yang besar dan tak stabil, dia akan terbelah jadi nukleus yang lebih stabil, nukleus anak yang lebih stabil. Okey, macam mana dia boleh terbelah? Dia terbelah dengan kehadiran neutron. So neutron ni kan kita tahu dekat dalam nukleus ada proton dengan ada neutron. So maksudnya ada neutron lah. Neutron ni dia akan menghentam ataupun istilah kita selalu cakap membedil. Membedil nukleus yang besar ni, sebab neutron ni sentiasa ada. Neutron ni akan membedil nukleus yang besar ni, dan nukleus yang besar ni dia akan jadi nukleus anak yang lebih stabil. Pada masa yang sama dia produce juga neutron. Dia ada sampingan neutron jugalah. Sebab tak tentulah, maksudnya contoh yang asalnya ni katakanlah unsur X 30 12 contohnya lah. So yang ini dia produce mungkin X pula Y Dia produce Y 30, kita buat 12 lah. 12 6 ataupun dengan Z 16. Apa cikgu buat 12, sekejap 10, kita buat 15 15 15 6, dan mungkin juga lagi satu ialah tak boleh sama sebenarnya. Kalau isotop pun nombor proton dia sama. Okey, kita buat 16 dengan 14 karbon. Jadikan karbon. Karbon 16 dengan karbon 14. Yang ini mungkin 5. So 6 tambah 5 baru 11. So ada lagi satu. Yang ni sama. 6, 6, 6. Yang ni atas ni yang tak sama. Balik pula. 6, 6. Okay, yang atas yang tak sama. Iaitu 16. Mungkin. Tak nak 16 lah. 14. 14. Okey. Jadi Z. Ni dua-dua ni isotop. Ataupun kita buat isotop 15 6 karbon 15, karbon 14. Macam tak ada karbon 14. Karbon 12 dengan 13 lah. Okey, karbon 13 dengan karbon 12. So dekat sini nampak ada nombor nukleon dia berkurang lagi 5. So nombor nukleon tu mungkin akan produce jadi 1 neutron, 1 lagi neutron, 1 ada 5 lah. 5 lagi neutron. Baru dia jadi sama dengan 30 dan 12. Macam itulah gambaran bagaimana pembelahan nukleus dan bagaimana neutron tu dihasilkan. Okey, jadi pembelahan nukleus merupakan satu tindak balas apabila nukleus yang berjisim besar, nukleus yang besar ataupun nukleus yang besar, yang cikgu cakap semalam, dia tak stabil kalau dia punya nombor nukleon tu lebih daripada 200. Dipecahkan menjadi nukleus yang lebih kecil. Pembelahan nukleus dilakukan dengan membedil nukleus unsur yang tidak stabil dengan neutron. Okey, hasil bertindak balas tersebut tenaga dalam bentuk sinaran radioaktif dan haba dibebaskan. Okey, mungkin juga dia akan produce helium dan sampingan dia adalah tenaga. Gitulah. Okey, jap.
Okey, tapi kenapa tadi dia kata kat sini ialah untuk nukleid yang besar sahaja. Kenapa besar? Sebab kalau nukleid yang kecil, okey, dia besar macam ginilah. Saya nak cakap kalau kita ada nukleid yang kecil, andai kata nukleus tu nak datang nak membedil kan, selalunya yang kecil ni dia lebih ringan. So dia senang nak bergerak macam itulah. Jadi kalau nukleus ni membedil yang ringan, kebarangkalian yang ringan tu akan tergerak, akan bergerak. So bila bergerak dia tak boleh nak pecahkan lah, dia tak boleh nak belahkan nukleus tu, nukleus induk. Tapi kalau yang besar ni dia lebih berat. Okey, jadi dia tak bergerak sangatlah. So kalau nukleus yang nukleus induk pula, neutron ni datang bedil, so mungkin akan kena dekat tengah-tengah. Ni kalau nak kata kat tengah, mungkin sipi-sipi je kena kan sebab dia kecil. Jadi selalunya nukleus yang kecil ni dia tak akan terbelah lah. Yang terbelah hanyalah nukleus yang besar. That's why semalam cikgu dah cakap dah, pembelahan hanyalah untuk nukleus yang besar sahaja. Okey, dan pembelahan ni dia boleh berlaku berturutan. Yang mana kita panggil dia sebagai tindak balas berantai. Maksudnya dia belah. Lepas tu neutron kan produce lagi kat sini. Jadi neutron ni kebarangkalian akan bedil pula yang ni. Dia akan terbelah lagi. Neutron akan bedil pula yang ni. Akan terbelah lagi. So sebab tu kita panggil dia siri perebutan. Sampailah dia dapat, kita panggil dekat situ ialah jisim genting. Jisim genting ke tak ada kejap cikgu tengok balik istilah dia. Jisim genting. Jisim genting tu jisim minimum yang mana kalau pada jisim minimum neutron tu lah, neutron tu pada jisim minimum ataupun kurang memang dia tak akan meletup. Dia tak akan terbelah. Dia hanya untuk yang melebihi jisim genting saja yang dia akan terbelah. Okey, tindak balas pembelahan nukleus menghasilkan neutron-neutron yang bergerak dengan laju yang tinggi lah. Neutron tersebut boleh menyebabkan nukleus lain di sekitarnya terbelah dan membebaskan neutron lagi banyak. Ni yang cikgu cakap sebelum ni. Sebabkan neutron ni lah, kehadiran neutron ni menyebabkan tindak balas nuklear ni dia jadi kita tak boleh nak kawal dia. Bukan tak boleh nak kawal. Kita tak boleh nak jangka. Macam dia kan rawak dan spontan. Kita tak boleh nak jangka dia boleh berlaku bila. Cuma kita boleh kontrol. Macam mana nak kontrol? Kita kontrol dengan kehadiran neutron. Kita kurangkan kehadiran neutron. Okay, macam mana nak kurangkan neutron? Okay, kejap lagi kita akan tengok dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear lah. Okey, kadar pertambahan pembelahan nukleus secara geometri ini dikenali sebagai tindak balas berantai. Tindak balas berantai hanya berlaku sekiranya kuantiti unsur radioaktif yang terlibat melebihi jisim genting. Sekiranya jisim radioaktif tidak mencukupi, neutron yang dihasilkan kemungkinan besar tersasar daripada sasaran kerana ruang antara nukleid adalah terlalu besar. Jadi ni yang besar, neutron datang bedil dia ataupun menghentam. Selalu kita guna istilah membedil. So dia akan terbelah jadi dua. Pada masa yang sama ada 3 lagi neutron. So neutron ni akan bedil pula yang lain. Nanti dihasilkan neutron lagi. Neutron bedil lagi. So proses tu kita namakan sebagai tindak balas berantai. Okey, settle pasal pembelahan. Kita masuk pelakuran. Okey, pelakuran ni maksudnya dia bergabung, dia bercantum. Yang kecil-kecil ni pun dia tak stabil juga. So dia bergabung jadi yang lebih stabil. So itulah kita namakan sebagai pelakuran. Pelakuran nukleus adalah percantuman nukleid-nukleid yang ringan untuk membentuk nukleid yang lebih berat, yang stabil lah sebenarnya. Tindak balas ini membebaskan banyak tenaga. Tindak balas pelakuran hanya boleh berlaku sekiranya nukleid ringan berlangkah dengan kelajuan yang amat tinggi. Hal ini adalah untuk mengatasi daya tolakan antara nukleus semasa bercantum. Okay, keadaan ini dapat dicapai pada suhu yang amat tinggi. Memang dia boleh berlaku sebabnya semasa tindak balas nukleus berlaku, dia akan hasilkan tenaga. So tenaga tu dalam bentuk tenaga haba lah. Tenaga haba tu memang cukup tinggi. So memang dia boleh bercantum lah. Tapi dengan syarat dia kena bergerak dengan laju yang tinggi. Kalau tak tinggi, dia tak akan bercantum. Okey, kita nak start
buat pengiraan untuk kira tenaga elektrik, kita kena kenal dulu apa itu unit jisim atom ataupun UJA. Actually UJA ni sama je macam JAR. Cuma dalam bahasa Inggeris, dalam fizik istilah dia lain, tak sama macam kimia, tapi benda yang sama. Unit jisim atom relatif. Sebabnya jisim atom relatif tu tak ada unit sebenarnya. Okey, kalau dalam kemis kan, kemis JAR ni kita selalu gunakan unit dia adalah gram per mol. Macam mana dapat unit dia gram per mol? Okey, sebab bilangan mol sama dengan jisim bahagi JAR. So JAR ni adalah jisim bahagi bilangan mol. So jisim unit dia gram, bilangan mol unit dia mol. So dapat ini. Sebab dia tak ada unit, dia hanyalah nisbah. Kita perolehi JAR ni daripada nisbah. Nisbah antara satu atom dengan atom karbon 12. 1/12 daripada karbon 12. Dia buat gambaran dia macam ni. Macam mana dia dapat. Ini cikgu ni bukan real macam ni lah. Tapi cikgu bagi gambaran. Okey, dia bagi kat sini ialah 1/12 karbon 12. Okey, katakanlah kita ada satu atom karbon 12. So, kita belahkan dia jadi 12. Macam potong kek tu. So, setiap bahagian ni mewakili satu unit. Satu JAR lah. Ataupun satu UJA. Dalam fizik dia cakap satu UJA. Jadi, bila kita nak ukur, katakanlah nak ukur helium lah kita letak dacing macam ni ke? Ni bandul. Dacing. Dia macam tu kan. Dia ada pembahagi dua macam ni Dia ada dua ni. Macam mana gambar dacing? Lupalah cikgu. Dacing. Kalau macam BN tu. Ginilah kan. Okay, macam ni kan. Ni ialah yang BN punya tu. So, katakanlah kita nak letak helium. So, letaklah kat sini. Helium. He. Okey, daripada helium tu, kita letaklah satu kecil-kecil ni. Yang kek ni yang telah kita potong ni. So, bila dia letak, rupa-rupanya ada 4. 4 potongan karbon ni. Jadi, dia anggap helium ni, JAR dia adalah 4 gram per mol. Ataupun dalam fizik, 4 UJA. Tapi dalam fizik, awak tengok kat sini. UJA dia lebih spesifik. Maksudnya lebih, bukan spesifik. Sebenarnya lebih, apa istilah dia? Lebih, dia punya skala dia lebih besar. So, nak kata lebih tepat pun tak. Kalau kemis, kita selalu ambil nilai dia yang kat depan ni je kan. Contohnya, tunjuk Okey, contohnya macam helium. Dekat kimia, kemis, helium dia punya JAR dia 4. Tapi dalam fizik tengok ada 4.00260. Dalam pengiraan memang kena ambil setiap titik perpuluhan tu. Jangan tinggal. Sebab setiap titik perpuluhan tu menghasilkan ataupun menukarkan kepada tenaga. So, kalau kita buang-buang, kita bundarkan, memang takkan dapatlah tenaga dia. Okey, jadi macam tu gambaran UJA ataupun JR. Sebab tu dia kata isotop karbon 12 dipilih sebagai piawai dalam definisi unit jisim atom yang mana satu UJA sama dengan ataupun satu U 1/12 darab dengan jisim karbon atom 12. So jisim karbon atom 12 tu bila buat macam ni, jisim karbon atom 12 ni dia ada 12 rupanya. Gitulah. Dia dapatlah 12 gram. JR untuk karbon ialah 12. Okey, actually sebelum kita guna karbon, saintis gunakan hidrogen. Sebab tu hidrogen kita dapat satu sebab hidrogen ni lebih ringan. So boleh tengoklah berapa kali ganda Tapi disebabkan hidrogen ni adalah gas. So dia jadi tak stabil lah. Dan akhirnya tak sesuai guna. Dia gantikanlah dengan karbon. Macam tu Okey, unit jisim atom yang biasa digunakan ialah proton, elektron, neutron dengan hidrogen.
Yang ini tak perlu hafal soalan akan bagi. Cikgu pun tak hafal. Jadi korang tak perlulah hafal. Okey, macam mana kita nak kira tenaga nuklear? Okay, tenaga nuklear ialah tenaga yang dibebaskan semasa berlakunya tindak balas nuklear seperti pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Apabila sebarang tindak balas nukleus ataupun tindak balas nuklear ni sama ada pelakuran atau pembelahan lah, atau perebutan, semalam kita dah belajar daripada besar jadi kecil-kecil ataupun dia berlaku half-life perebutan yang separuh hayat tu, nilai jumlah jisim zarah yang terhasil selepas tindak balas didapati lebih rendah. Maksudnya, kita ada tindak balas, ini produk produk ini ialah bahan ataupun sebelum tindak balas. Kita buat katakanlah radon semalam RA ni cikgu hentam je 222 90 dia mereput jadi katakanlah PB 218 dengan 88. So pada masa yang sama dia produce helium dan helium 42. So jisim untuk radon ni 222 ni kan ada perpuluhan tu. Dia adalah lebih besar daripada hasil tambah plumbum dengan helium. Satu cikgu cakap kita kena ambil titik perpuluhan. Setiap titik perpuluhan tu jangan tinggal. Sebab titik perpuluhan itulah yang akan convert jadi tenaga. Sebab hasil bersama-sama dengan dia adalah tenaga dekat sini. Jadi perubahan jisim ni kita panggil sebagai cacat jisim. That's why tak boleh. Cacat jisim tu adalah dalam nilai apa tu? Yang perpuluhan tu lah. Poin perbezaan perpuluhan dia tu. Nilai perbezaan sebelum dan selepas tindak balas ini dikenali sebagai cacat jisim. Hasil daripada cacat jisim tersebut, tenaga dalam kuantiti yang besar akan dibebaskan. Walaupun perbezaan jisim dia sangat kecil, tapi tenaga dia sangat besar, tenaga yang dihasilkan. So, kita gunalah formula Einstein. Ni cikgu selalu cakap kat student. Kita selalu tengok cerita orang putih ke cerita kartun ke. Okay, kalau nak tunjuk budak tu bijak, budak tu pandai, fizik ke apa, mesti dia akan pegang buku, ada tulis E sama dengan MC². Tapi dah 2 tahun belajar fizik, tak jumpa lagi persamaan E sama dengan MC² kan. Rupa-rupanya dah nak habis topik, habis bab dah nak SPM dah baru jumpa persamaan ni. Nanti korang cuba boleh tengok dekat mana-mana kalau buku tu adalah buku fizik ke buku sains, mesti dia akan keluarkan E sama dengan MC². Jadi kalau budak yang belajar sains, cikgu rasa lagilah tak jumpa kemaknya. So E adalah tenaga yang terbebas yang kita nak kira unit dalam unit joule. Okey, M ialah cacat jisim dalam unit kilogram. Tadi jisim tadi kita kira dalam unit UJA. Okey, so daripada UJA kita kena convert dulu kepada kilogram, baru kita boleh kira tenaga. Dan C ialah laju cahaya, iaitu 3 darab 10 kuasa 8. Okey, next. Tenaga nuklear boleh juga diukur dalam unit elektron volt. Elektron volt ditakrifkan sebagai tenaga yang diperolehi oleh elektron atau proton dalam yang bergerak melalui beza kuantum. Ini kita guna macam kita belajar elektronik. Ini adalah charge elektron 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. V ni ialah beza keupayaan dalam unit volt. Itu dia panggil elektron volt. Bergantung soalan. Soalan suruh kita kira dalam unit apa? Elektron volt ke dalam unit joule. So kita kena tengoklah. Okey, kita belajar kira satu dua ya. Okay, contoh soalan, persamaan di bawah adalah perebutan radium 226, iaitu radium jadi radon campur helium, tenaga lebih kurang je persamaan cikgu bagi tadi kan. Okay, jisim setiap atom radium 226 ni 0.0253. Ni ambil semua ni. Ni unit UJA, semua unit UJA. Okey, kemudian dia bagi 1 UJA bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So inilah yang kita boleh gunakan untuk convertkan UJA ni kepada kilogram. Okey, dan 1 elektron volt, dia dah tukar dah. Andai kata soalan minta kita kira dalam unit elektron volt, boleh
gunakan perkadarannya. Okey, jadi macam nak buat soalan dia. Tentukan cacat jisim dalam unit UJA. So nak kira cacat jisim, kita buat UJA dulu sebab soalan nak UJA. Awak ambil radium ni 226 apa? 226.025 36 tolak dengan hasil tambah helium dengan radon ni 222.01753 tambah sebab ni produk. Kita tambahkan produk, lepas tu reaktan tolak dengan produk 4.00260. Okey, dapat berapa perbezaan dia? Okey, dapat 0.0002523. Walaupun titik perpuluhan dia sehingga berapa ni? Per 10,000 kan? Per 10,000 still dia boleh berubah jadi tenaga. So letak je dalam unit UJA. Okey, kemudian kita nak tukar kepada kilogram, just darabkan dengan perkadaran yang dia bagi ni. So 1 UJA sama dengan 1.66. Jadi kalau 0.00523 darab je dengan 1.66, dapatlah unit dia dalam kilogram. Walaupun sangat kecil tapi tenaga yang dia produce besar ya. Okey, kemudian dah dapat unit kilogram, baru kita boleh kira tenaga dalam unit joule. So, pakai je formula E sama dengan mc square. So, ambil jisim M ni, cacat jisim tadi. Dan C cikgu dah bagi dah, hak laju cahaya 3/10 kuasa 8 kuasa 2. Okey, dapatlah nilai dalam unit joule. Okey, bila dia nak unit volt, elektron volt, kita bahagi je dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Dapatlah dalam unit elektron volt. Okey, kita buat latihan dulu yang ni. Boleh ya? Kalau lupa nanti cikgu guide balik. Nak kira apa ya. So, don't be khawatir. Oh. Ada ke kat sini? Okey, ni dia bagi. Okey. Cikgu nak korang buat soalan lebih kurang macam tadi ya. Kira jisim dalam unit UJA. Oi. Lepas tu kira dalam unit kilogram. UJA tak ada masalah kan nak kira kan? Okey, yang kilogram ni ambil unit UJA. Darabkan dengan perkadaran dia bagi. 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Okey, dah dapat unit kilogram. Baru boleh kira tenaga. Tenaga pun sama. Cikgu nak korang kira dalam unit joule dan elektron volt. So, joule ni pakai formula E sama dengan mc square. Elektron volt ni bahagikan dengan berapa tadi? 1 betul ke? 1.66 dia sama. 1.66 kat sini. 1.66 darab 10 kuasa negatif 19 ke? Okey. Okay, kira dua ni Okey, kat sini soalan C ni dia minta kita kira kuasa. Lepas tu dia kata dihasilkan sekiranya dia nak balas berlaku dalam tempoh 10 microsecond. Okey, kita dah belajar power sama dengan kadar tenaga. So, tenaga yang korang dapat dekat B tu bahagi dengan 10 microsecond. Gitu saja. Jadi, boleh try buat. Cikgu bagi jawapan ya. Tadi cikgu tak rekod tak apalah.